counselor, of course you kena ada skill lah. Dia tak kisahlah skill daripada segi communication skill, personal skill, kita kata group work counselling skill, benda-benda tu semua kena ada. Kemudian setting up a counselling in the workplace. Okay, kenapa kena ada setting up a counselling in the workplace? Sebab kadang-kadang kita pergi organisasi tu tidak ada counselling untuk bekerja. Dia tak ada. Jadi kita yang orang baru pergi, kita yang kena set up benda berkenaan. Okay. Dan seterusnya training for workplace counselor. Apakah training, latihan-latihan yang kita boleh bagi kepada counselor di organisasi. Seterusnya, counselling as a form of organizational change. Okay. Counselling tu per se, kita tengok sebagai satu perubahan yang besar dalam organisasi. Sebab kalau kita kata pekerja ada masalah, pekerja datang jumpa dengan kaunselor, dia akan mengubah siapa diri dia seterusnya. So, bila dia ubah diri dia, dia boleh catch up dengan kehendak organisasi, dan organisasi tu of course lah akan kita kata kalau organisasi yang melibatkan kilang, contoh dia akan pergi kepada production akan meningkat lah. Okay. Kalau kita kata organisasi yang melibatkan macam contoh kementerian-kementerian, dia akan nampak kepada perubahan komitmen pekerja dekat organisasi berkenaan. Okay, dan seterusnya evaluating workplace counselling. Dalam ni kita akan pergi kepada record keeping, method of evaluation, analysing case. Okay, kenapa kita kena ada penilaian dekat workplace counselling, dekat counselling di organisasi? Sebab kita nak tengok kalau kita buat sesi ke, kita buat program ke, kita buat apa-apa task pun dekat situ, dia akan pergi dengan ada record, ada bukti. Okay. Dan benda-benda tu semua kena datang dengan bagaimana kita nak menilai keberkesanan tu. Okay. Kita bukan saja-saja buat tapi kita tak nilai. Tapi kita kena buat dan kita kena nilai keberkesanan pelaksanaan apa-apa program kita buat pada organisasi. Dan of course kita kena analyse case lah. Case ni dari banyak aspek lah. Okay, so nanti kita akan tengok detail benda ni. Dan seterusnya ethic in counselling organisation. Etika-etika yang ada pada counselling organisasi. Okay. Okay, ini saya kata tadi, pembahagian dia midterm 20%, case study 15%, group work project 25%. Okay, ini kena ni lah. Okay, seterusnya final exam. Kita dah tak ada CA sekarang, kita akan pergi dengan final exam. Kemungkinan besar pelajar-pelajar akan masuk dalam dewan besar balik untuk exam macam biasa. Kemungkinan besar, kami dengar taklimat macam tu lah, seolah-olahnya gitulah. Okay. Alright, so ini adalah buku rujukan yang kita ada lah, yang kita pakai. Anda semua nanti boleh tengok balik lah benda-benda ni. Okay, buku rujukan ni boleh tengok balik dekat mana boleh dapat. Ada yang online pun ada e-book pun ada juga, tapi ada yang kena berbayar lah. Okay, kalau nak beli yang buku tak berbayar tu, boleh je saya nak tolong orderkan. Tapi saya kena tengok jumlah jugalah, sebab buku-buku ni adalah cetakan semula. Sebab banyak yang e-book kan. E-book pun saya dah tanya, kita boleh beli dengan harga RM96 kalau saya, tapi untuk penggunaan setahun saja. Lepas tak ada guna dah e-book. Kita tak tahulah dia lock kot, agaknya lah. Okay. Alright, so ini adalah basically pasal kita punya syllabus lah. Right. Okay, saya laju boleh beritahu. Saya corner balik, pusing balik Alright, so seterusnya saya nak kongsi ya. Seterusnya saya nak kongsi teaching plan kita. Saatnya saya nak cuba mesrakan diri saya dengan penggunaan ni balik ni.
Okay, boleh nampak kan saya punya ni? Saya stres ni sebab saya tak nak scroll ke bawah. Macam adakah bila saya nak scroll ke bawah saya kena buat something yang tengok dia lari kan nak tu kan. Saya stres pula. Tak apalah. Okay lah, mouse pointer lah senang. Okay, teaching plan kita untuk counselling personnel. Okay, kita ada course kita 3 jam predik. Macam saya kata, ini adalah program yang core kita. Okay, saya terus pergi kepada kita punya, ni tak apa, ni anda boleh baca balik. Okay, ini adalah kita punya teaching plan kita lah. Okay, seperti yang kita tahu, kelas kita adalah pada hari Ahad 2 jam. Okay, 10, 11 dan hari Khamis 10. Saya pun tak tahu kenapa saya diberi kelas awal minggu dan hujung minggu, bertuah sangat. Okay, so maknanya kerja-kerja aku nak balik kampung pun lepas tu lah. Right, so untuk tajuk pertama, okay, tajuk pertama introduction pada counselling ni, kita akan belajar pada week pertama lah, minggu pertama. Iaitu minggu ni 13 hingga 17 dan biasanya tajuk pertama ni dia akan pergi kepada writing test lah. Okay, assessment dia. Okay, sama ada masuk midterm ataupun masuk final exam ke ataupun masuk dua-dua ke. Okay, begitu juga dengan model dalam counselling. Okay, dia juga akan pergi kepada midterm juga ataupun midterm ataupun final exam. Okay, writing test. Kemudian integrative model, ini yang EAP berkenaan. Okay, EAP ni dia juga writing test. Okay, seterusnya saya pergi pada topik nombor 4 dan 5 lah. Okay, topik nombor 4 dan 5 ni dia special sikit sebab bukan special apa pun. Okay, sebab dia adalah fokus kepada individu assignment berindividu, di mana dia akan pergi kepada spesifik isu dalam kaunseling dekat tempat kerja dan skill yang diperlukan oleh employee oleh kita untuk kita melaksanakan kaunseling di tempat kerja. Okay, yang ni kita akan pergi kepada minggu 6, 7 dan 8. Okay, 3 minggu kat sini lah sebab dia banyak juga nak kena kupas lah. Okay, so dia akan shoot kepada assignment individu. Right? Okay, seterusnya untuk tajuk 6, 7 dan 8. Okay, kalau anda tengok dekat sini, setting up counselling in the workplace, training for counsellor dan juga counselling as a form of change. Ni adalah kita pergi kepada ya Allah, kita pergi kepada group assignment. Okay, yang ni group assignment, nanti saya akan cerita lebih lanjut lah apa benda yang akan berlaku. Okay, so kalau kita tengok ni saya dah letak tarikh dah ni. 12 Mei kena hantar assignment berbentuk individu. Okay, kalau 9 Jun kita akan pergi kepada assignment berbentuk kelompok, assignment kumpulan. Alright, so hak ni kena buat betul-betul lah. Sebabnya apabila kita kata kita dah buat kelas secara face to face, so maknanya anda dah boleh bergerak ke mana-mana sahaja dan tidak ada apa-apa alasan untuk kita kata lambat hantar ke apa semualah, kecuali ada benda yang kita kata benda yang beyond kita punya control, baru kita akan mungkin adjust sedikit masa. Maksudnya bukan daripada pihak pelajar lah, daripada pihak pentadbiran ke macam tu lah. Okay, alright. Dan seterusnya pada minggu ke-12, 13 kita akan pergi kepada evaluating workplace counselling report. Okay, record ni, dan juga kita akan pergi pada etik lah. Okay, 14 minggu. Kita akan habis 14 minggu lah. Okay, hopefully tidak ada kelah-kelah ganti apa semua. Tak ada lah. Okay, alright. So ini adalah number saya dan Dr. Suhaili. Okay, so saya bekalkan dah tadi syllabus dan okay, my CA.
Alright, itu yang ada di sini. Okay, ni basic ni, sekejap lagi kot saya rasa student nak tanya banyak-banyak. Okay, saya nak share my CA. Okay, dah nampak my CA kan? Ke nak besar lagi? Ni, baca ni mata dia orang terang. Okay, boleh nampak Okay, ini adalah my CA kita. Okay, saya terus pergi kepada rubrik kita. Okay, untuk peperiksaan. Okay, untuk peperiksaan, kita akhir kita akan pergi dengan soalan berbentuk esei dan struktur. Yang saya highlight ni nampak tak? Kalau tak nampak beritahu, saya nak kena fikir benda lain pula untuk menampakkan. Okay, kemudian untuk midterm 20 markah, kita akan pergi pada soalan berbentuk. Okay, terima kasih Atin. Untuk soalan yang berbentuk pertengahan, peperiksaan pertengahan, midterm, kita akan pergi pada soalan yang berbentuk objektif ataupun struktur lah. Nanti saya akan bincang dengan Dr. Lily nak pergi fully objektif ataupun kita pergi dengan struktur sahaja. Okay? Sebab kita punya exam untuk midterm pun kita akan buat face to face jugalah. Okay, seterusnya hak ni tugasan individu. Hak ni kot. Alright. So tugasan individu kita akan shoot 15%. Okay. Markah 15%. Okay, apa yang akan berlaku pada tugasan individu? Pelajar dikehendaki untuk mencari satu kajian kes yang berlaku dalam organisasi. Sebagai kaunselor personel, anda dikehendaki melakukan satu rakaman tele sokongan psikologi bagi membantu organisasi berdepan dengan isu tersebut. Okay, apa yang awak kena buat adalah pelajar-pelajar kena pasti satu isu yang ada dekat organisasi. Contoh pelajar kata saya nak buat dengar bila kita kata kaunseling personal, dia kena pergi kepada pekerja. Dia bukan pergi kepada student, kalau dia ada student bukan. Okay, dia pergi kepada pekerja. Okay, contoh kita kata kita pergi dekat tak payah jauh lah UMT. Okay, so kita tengok case study dekat situ berlaku adalah pekerja yang nak pencen, dia dah burn out. Okay, dia dah rasa macam tak nak bekerja sangat, kalau datang kerja pun mungkin agak lewat, balik pun agak lambat ataupun pergi keluar makan lama. Okay, so kita kena pasti isu berkenaan. Okay, kemudian daripada isu berkenaan, pelajar dikehendaki untuk buat tele sokongan psikologi, iaitu dalam tele ni anda kena bagi talk lah kepada kelompok-kelompok yang ada masalah berkenaan. Ambil satu kes je. Kalau kita kata UMT ada kes burnout, ada kes yang orang nak pencen, ada kes sexual harassment, contoh lah, janganlah kata saya kata, tak, tu contoh. Okay, ataupun ada kes bully, rakan bully di tempat kerja. Okay, so anda kumpulkan salah satu kes berkenaan, kemudian buat tele sokongan sosial. Okay, apa yang akan berlaku dalam tele sokongan sosial ni? Okay, tele sokongan sosial ni anda akan buat bagi talk dalam tempoh 45 minit sehingga 1 jam. Okay, buatlah rakaman berkenaan dan hantarlah kepada saya, okay, untuk dinilai. Okay, apa yang kena ada dalam rakaman berkenaan? Okay, penilaian rakaman berkenaan, kita akan ada keupayaan anda untuk mengenal pasti isu yang dikaji. Okay, contoh masa ni dekat introduction, anda beritahulah, okay, kita dah pergi organisasi sekian-sekian, bukan kita, sorry, awak seorang, okay, dah pergi kepada UMT dan dah kena pasti UMT ada isu pekerja daripada aspek sekian-sekian, okay, daripada aspek burnout. Okay, so kenapa? Bagi tahu sikit kenapa burnout tu berlaku apa semua-semua. Okay, so
Selepas habis itu, rakaman tu dalam masa 5 minit, okey, untuk introduction, kajian kes yang anda buat, anda masuk untuk apa ni, pergi kepada keupayaan mengupas isu kajian kes secara terperinci. Okey, contoh kat sini anda bagi buat talk, okey kat sini beritahu, okey, so bagilah, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan isu burnout dalam peranan pekerja. Okey, so kita buat tadi tu as though kita bercakap dengan orang depan tu adalah orang depan yang memang ada masalah burnout. Okey, so kenapa saya buat benda ni? Sebab apa ni, bila kita berada dalam keadaan tempoh pandemik sebelum ni dan kita nak menghala ke arah endemik tidak lama lagi, tele sokongan sosial sangat membantu apa ni, pekerja-pekerja organisasi, sangat bantu banyak NGO ataupun government untuk staff-staff ataupun individu yang ada masalah. Jadi di sinilah anda kumpul beberapa orang, tapi kita andaikan depan anda ada orang lah. Okay, so benda tu berlaku, kita kumpul orang, beberapa orang untuk kita bagi talk. Macam mana sini-sini anda buat, okay, bagi talk, bukan talk pasal isu cinta, kejayaan dan cinta, tak, tu benda yang kita kata benda yang klise, benda yang biasa orang buat untuk student. So tak nak, kita tak nak pergi kepada student, kita nak pergi kepada pekerja di organisasi. Jadi anda carilah benda berkenaan. So bila buat tele sokongan psikologi tu, make sure apa ni, rawatan yang disampaikan, make sure apa maklumat yang nak diutarakan tu adalah benda yang kita kata ada rawatan daripada pihak kita. Ni markah dia tinggi, markah dia 10 markah. Okey. Dan kejap Nina, saya jawab soalan Nina Dan laporan rakaman tidak melebihi 5 muka surat. Hak ni 3 markah sahaja. Rakaman. Okey, laporan rakaman ni kita nak ringkas sahaja. Okey, maknanya bagi introduction, tak perlu bagi introduction pasal apa itu kaunseling personal, tak. Okey, kita bagi introduction berkaitan dengan kes tu, apa kes tu. Okey, so itu yang kita kena buat. Right. So soalan Nina sekejap lah. Soalan Nina, jurnal isu tu boleh sama ke? Maksud sama tu apa ni Nina? Adakah sama antara Nina dengan Murni contohnya? Okey. Kalau benda tu sama, okey, alright. So kalau benda tu sama tak ada masalah. Tapi the way you kupas, okey, balik kepada item A, B, C ni, balik kepada item ni, the way individu tu kupas, okay, the way individu elaborate dia punya tele mental health selama 45 minit ke 1 jam tu yang akan membezakan anda adalah kaunselor personal dekat organisasi ni dan orang lain tu adalah organisasi lain. Ini tak ada masalah. Isu yang sama tak ada masalah. Okay. Sebab kalau ada 61 orang nak cari 61 isu susahlah. Cuma dekat sini kena hati-hatilah sebab pengalaman yang lepas apabila saya tengok pelajar buat assignment, sebab saya ni rajin masuk turn in assignment pelajar. Jadi kalau sama tu saya nampak konten dia, contoh biasanya nak sama konten tu dekat sini lah, dekat C ni lah laporan akhir ni kan. Okay, so maknanya saya akan andaikan okay, pelajar ni meniru siapa-siapa ataupun diduplikat siapa-siapa, dia plagiat mana-mana. So kat situ akan kurang lah markah dia. Walaupun 3 markah tapi benda tu akan memberi kesan kepada anda punya keupayaan untuk kita kata deliver benda tu dengan betul lah. Okay, sebab tu saya kata dekat sini yang komponen 10 markah ni sangat penting. Sebab anda akan lihat sendiri macam mana hasil tu nanti. Saya pun akan menilai, oh pelajar kita ni betul ni. Dia dapat kena pasal organisasi yang ada masalah. Okay. So dia tahu apa benda yang nak buat. Sebab kita tak nak pelajar macam dia macam just pakat-pakat. Okay, tak apalah kita ambil isu burnout. Betul, dia ambil isu burnout. Tapi kupasan itu daripada idea sendiri.
Dan saya tak nak benda tu diambil daripada kita kata sesi-sesi assignment lepas kita yang sebelum ni. Okay, alright. Okay, so itu pengalaman saya lah, sebab banyak berlaku, bukan baru-baru ni pun, sebab sebelum-sebelum ni pun berlaku benda yang sama. Okay, alright. So saya tak berapa kena buat talk di hadapan orang ramai ke doktor? Oh, tak payah buat talk depan halaman ramai, Biha, so suka hati saya. Okay, Biha macam ni, yang dekat sini ni, okay, yang dekat mengupas kajian kes data perinci tu yang menggunakan rakaman, okay, Biha cuma rakamkan sahaja benda tu. Okay, apa maksud rakamkan saja? Maknanya kita just andaikan depan kita ni ada individu yang kita maksudkan ada masalah tu. Okay, contohlah Biha kata Biha nak buat Biha dapat kena pasti bahawa stres dalam kalangan pensyarah ketika kelas secara online, contoh so Biha dah dapat isu-isu apa yang berlaku, stres kenapa lah apa semua tu, Biha buat treatment, okay, dan treatment tu kena diberi dalam bentuk talk. Okay, ini yang rakaman tadi tu. Okay, so as though you bercakap kepada orang depan, you bercakap pada pensyarah, okay, ini yang kena buat, ini treatment dia, ini yang berlaku. Okay, nampak tak keadaan yang macam tu? Boleh tak? Kiranya kita pura-pura ada audien lah kan doktor dalam grup. Ya, pura-pura ada audien. Kita cakap seorang-seorang dalam rakaman tu tanpa ada pekerja. Ya, betul. Sebab saya nak rakaman tu yang ada bukti bahawa anda boleh buat. Okay? Dan kenapa saya nak benda ni berlaku? Sebab kita ada 61 orang tau. Bila kita ada 61 orang, anda kemungkinan akan ada lebih kurang 20-30 kes. Okay, contohlah mungkin saya boleh letak kat sini, kita kata saya nak 20 kes. Saya tak nak semua orang, minimum 20 kes ada di situ. Saya tak nak semua orang pergi dengan isu bully je dekat organisasi tak. Okay, so bila ada benda ni, anda boleh share dengan kawan-kawan, okay, ini rakaman kita, ini rakaman ni. Apabila anda buat internship nanti, apabila anda perlu deliver benda-benda berkenaan, konten ada dah. Okay, walaupun kita kata kita buat kepada pelajar, kita buat pada pekerja di organisasi, tapi konten konten stres dah ada dah untuk mungkin kita boleh deliver kepada kita punya klien ketika kita buat internship nanti. Hak tu yang kita nak. Okay, bagus juga bila Sabiha, Ain apa semua ni cakap kan, Fatihah apa semua cakap ni, at least saya mungkin boleh letak kot satu isu tu at least ada 3 orang je yang bincang. Okay, kalau kita bully, 3 orang je cakap pasal bully. Tapi maksud saya 3 orang cakap pasal bully tu bukan mungkin bukan konten yang sama, mungkin organisasi yang berbeza. Okay, so bagus, at least kita share. Kalau kita buat macam tu, at least kita ada lebih kurang 20 kes. 20 kes tu sangat membantu anda ketika anda nak buat internship nanti. Sebab point-point dah ada. So kita kongsi lah dengan kawan-kawan yang lain. Kita punya video ni macam ni. Bukan untuk kita, bukan kita nak display kepada media sosial, tak. Kita tak display. Ini untuk saya. Okay. Alright. Okay. So faham. Saya suka sangat ayat. Kita kena buat kiranya kita berpura-pura ada audien dekat depan. Ya, saya suka ayat tu. Okay. Tapi walaupun anda berpura-pura, dia bukanlah berpura-pura sangat. Kadang-kadang ada setengah organisasi pengalaman sini-sini anda yang buat internship dan praktikum baru ni lah. Bukan semasa COVID memang organisasi minta dia buat talk dalam masa 10 hingga 15 minit, rakam dan talk tu kena bagi kepada staff-staff dia. Memang ada. Dan kemungkinan juga anda akan guna benda ni juga. Kita tak tahu bila-bila kita akan pakai juga. Okay? Alright, so itulah keadaannya berlakon. Betul-betul. Okay, tapi kalau berlakon kekok tak syok
Okay, so jadikan benda tu satu benda yang semula jadi terus daripada hati sendirilah. Okay, alright. So untuk assignment individu, okay, faham? Jelas? Harap-harapnya jelas lah. Okay, so ini adalah komponen penilaian lah. Okay, so komponen penilaian saya rasa macam tak ada masalah. Sebab komponen penilaian ni biasanya kita akan tengoklah ini adalah markah yang akan dibagi oleh pelajar lah. Okay, maksimum 15 markah. Kalau huraian tu lengkap, setiap komponen tu mencukupi kupasan dia, kira macam kita boleh kita kata boleh teruskan dengan ni lah. Okay, dengan markah untuk 15 markah. Okay, alright. So semua dah jelas untuk assignment individu. Kita bergerak kepada assignment kelompok. Cok mengajar budak-budak pandai ni. Okey, assignment kelompok, projek kumpulan. Okey, pilih ahli kumpulan masing-masing. Setiap satu kumpulan terdiri daripada 7 ataupun 8 orang sahajalah. Okey, pilih satu organisasi dan lakukan satu temu ramah bersama kaunselor ataupun HR. Okey, satu organisasi buat temu ramah bersama kaunselor ataupun HR di sana berkaitan dengan isu yang dihadapi oleh kaki tangan mereka. Okay, kemudian pelajar dikehendaki menyediakan satu kertas cadangan. Tengok ni, sediakan satu kertas cadangan terhadap perkhidmatan kaunseling yang bersesuaian berdasarkan pada isu yang telah dikemukakan. Okay, komponen penilaian adalah seperti berikut. Kupasan isu pekerja dalam organisasi, kita ada 5 markah. Okay, kemudian cadangan terhadap perkhidmatan yang bersesuaian, kita ada 10 markah. Seterusnya kita pergi kepada cara pelaksanaan perkhidmatan kaunseling yang dicadangkan. Okey, dah awak cadang, awak dah kena tahu macam mana nak buat. Dan seterusnya pergi kepada kesesuaian dan keselarasan cadangan perkhidmatan kaunseling dengan isu di organisasi berkenaan. Okey, dekat sini saya akan nilai lah sesuai tak yang awak grup berkenaan buat cadangan berdasarkan isu. Kadang-kadang kita mencadang je sebab kita tengok, oh boleh lah buat ni, tapi isu dia tak kena pun. So saya akan nilai benda berkenaan lah. Alright, so panjang kertas kerja cadangan berkenaan, kertas cadangan berkenaan ada 15 muka surat lebih lah. Okay, so format penulisan bergantung pada kreativiti. Kepada kreativiti kumpulan masing-masing. Okay, so hak ni format penulisan ni saya tak letak kena baca ni macam ni, tak. Tapi atas kreativiti anda lah. Okay, so dekat sini saya terangkan sedikit pelajar dikehendaki untuk pergi pada organisasi. Okay, tak kisahlah kalau macam awak ada contoh ada abang ke kakak dekat ILP contohnya bekerja dekat situ. Bagi kaunselor boleh dah pergi. Ataupun kita ada sepupu, nak senang lah. Okay, kita guna orang dalam lah. Ada sepupu yang bekerja sebagai kaunselor ataupun HR dekat IPK contoh. So bolehlah pergi interview dia. Okay, apa yang nak kena buat semasa interview? Kita nak kena cari isu-isu yang berada dekat organisasi itu secara spesifik. Okay. Terpulang Fatin nak buat secara online ataupun secara face to face. Sebab sekarang kita dah boleh dah nak buat yang mana-mana pun. Okay. So atas macam mana pelajar deal lah dengan pihak organisasi berkenaan. Alright. So kita dah kupas isu berkenaan. Okay, kita tengok apa yang dah dibuat oleh organisasi itu. Okay, kadang-kadang organisasi dia ada isu, dia dah buat tapi tak memberi kesan. So dekat sinilah peranan kita sebagai masa ni anda kena letakkan anda sebagai kaunselor personal. Okay, kaunselor organisasi, kaunselor pekerja yang melihat apa benda yang dalam setting kaunseling dekat organisasi tu yang tak membantu pekerja dia. Ataupun yang kurang membantu, bukan tak bantu dengan kasar sangat, kurang membantu ataupun kurang berkesan. Jadi kat sinilah anda kena cadangkan dalam proposal yang dihantar dalam assignment berkenaan perkhidmatan kaunseling yang bersesuaian. Okay, kita nak buat perkhidmatan kaunseling yang macam mana? Adakah kita
Satu, kita akan belajar dalam model-model yang ada tu, yang 6 jam yang dekat topik, kalau tak salah saya topik 2 dan 3 ke 3 dan 4 itu. Okay, so anda akan tengok model berkenaan dengan isu konsentrasi. Okay, yang mana yang sesuai nak buat. Okay. Kemudian cara pelaksanaan perkhidmatan tu. Okay, dah ada dah benda apa cadangan dalam kepala kita nak buat. Kita nak kena tahu juga cara kita nak buat tu macam mana. Kena tahu kalau kita tak buat pelaksanaan berkenaan, kita macam sini you jadi kaunselor tapi you tak tahu apa benda yang boleh buat untuk bantu kita punya pekerja dalaman. Tak boleh macam tu. Okay, so kita tahu cara macam mana nak buat. Dan akhir sekali, saya akan menilai daripada segi kesesuaian dan keselarasan cadangan dengan isu demonstrasi. Okay, contoh, kita kata kita nak buat program burnout untuk pekerja yang dah pencen. Okay, so cadangan kita buat bengkel. Bengkel apa? Kalau orang tu dah burn out, tak mau main kerja, tiba-tiba kita buat bengkel. Agak kali nak main tak? Dan kalau kita kata, okay, bengkel tu dia akan datang. Tapi konten dalam bengkel tu apa? Saya nak tahu konten dalam bengkel tu apa. Kalau kita kata itu bengkel. Kalau kita buat khusus. Kalau kita nak buat group counseling support. Okay, apa benda yang kita nak konten dalam tu yang kita kata kalau pekerja ikut, pekerja akan berubah sedikit kalau tak banyak lah. Okay. Ini adalah projek untuk kita kata kumpulan lah. Itu untuk kumpulan. Alright, ada soalan nak tanya tak? Tadi Nina tanya, saya macam dah jawab dah. Okay, boleh nak buat face to face ataupun online. Okay, ada lagi soalan nak tanya untuk grup? Dan untuk grup ni, saya cadangkan at least adalah seorang jejaka dalam satu kumpulan. Jangan tak ada langsung. Kesian. Sebabnya macam ni, biasanya idea daripada jejaka dia lain sedikit. Kalau kita semua perempuan, macam kadang-kadang kita akan bias. So kalau kita masuk at least seorang lelaki dalam grup tu, kita boleh dapat view yang berbeza daripada aspek berlainan jantina ni lah. Okay? Sebab kita kena faham bahawa bila kita duduk kat organisasi, kita punya pekerja-pekerja yang ada masalah ni daripada pelbagai latar belakang, pelbagai budaya dan juga jantina yang berbeza. Jadi kita perlu perbezaan tu kita kena tahulah. Alright. Lelaki dan orang cheer. Nasib lah, memang dia kena pecah lah kan. Tak apa, pecah lah ni dah. Yang tak dapat grup lelaki tu, tak apalah. Kalau ikut saya kira, kita punya grup pun dalam 8 pun. 61 bahagi 8. Seorang je lah yang tak ada ni. Kalau buat 10 orang banyak sangat, saya rasa macam tak sampai nanti. Sebab bila banyak sangat, akan ada orang yang menumpang. Saya tak suka macam tu lah. Okay. Kalau kita buat 7 orang satu grup, akan jadi 8 grup. Kalau kita buat 8 orang akan jadi 7 grup. Macam tu. Okay. So bolehlah kot. Try cari mungkin seorang satu grup je lah kot. 2 grup je lah kot yang tak ada lelaki. Okay. Alright, boleh? Ada soalan nak tanya pasal individu dan kelompok? Refer balik kepada tarikh penghantaran. Tarikh penghantaran untuk individu selepas raya dan tarikh penghantaran untuk kelompok, kalau tak salah saya pada minggu ke-11 kot saya dengan Dr. Lily setiap hari tu. Minggu ke-11. Okay. Boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, tak ada soalan? Aku sebenarnya tak pandai. Faham kot. Okay, so untuk seminggu 2 ni saya bagi anda semua
apa ni, saya bagi anda semua masa untuk anda semua cari dulu jurnal, cari dulu isu dan organisasi. Agak-agaknya kalau kita buat dekat SUK, apa pelajar dia, apa pelajar, apa pekerja dia punya masalah, contoh nanti daripada situ kita akan nampak, okay, kita boleh dah pick up satu. Boleh dah buat try, buat rakaman. So duration yang hantar pada saya video nanti tu lebih kurang 1 jam lah. Tidak perlu diberbetimkan, jangan berbetimkan pun, saya tak nak. Saya nak dia hantar video tu satu rakaman video dan yang 5 muka surat tu. Okay, 5 muka surat tu untuk individu lah. 5 muka surat yang saya kata kat sini. Mana dia? Okay, dekat sini. 5 muka surat untuk laporan rakaman terakhir tu. Okay, so ini untuk individu yang dihantar pada saya. Right? Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh berpindah kepada okay, lagi tu ni. Ikut ada 57 ni, mana yang lain? Share ikut. Tengok saya bersangka baik. Kita share komputer lah. Okay, kita masuk sikit kepada kita punya counselling personal. Okay. Alright, so ini adalah nota dan nota ni dah bagi dah dekat dalam ni. Okay, counselling personal. Mana dia punya ni? Next dia. Lalu ada dia ni next. Saya tak nampak sebab background saya hitam. Okay. Okay, right. Counselling personal, pengenalan kepada counselling personal. Okay. Counselling personal ni actually kita tak dapat nak kena pasti bila bermula counselling personal di organisasi ataupun di tempat kerja. Okay. Sebab apa? Sebab isu pekerja dia macam suddenly ada macam tu. Jadi kita tak dapat kena pasti bila. Okay. But yet dia sangat luas dan mungkin berpunca daripada hubungan sosial, politik, ekonomi, institusi, organisasi yang terlibat. Okay, walaupun kita kata dia ni tak clear daripada mana, tapi penggunaannya, okay, keperluan counselling personal ni sangatlah besar. Okay, sebab dia tackle semua benda lah, kita kata kat sini dia tackle hubungan, dia tackle ekonomi. Sebab kalau kita kata contoh hubungan katakanlah pekerja dengan pekerja, hubungan tak baik, dia akan memberi kesan kepada ekonomi, dia akan memberi kesan kepada organisasi. Organisasi tu mungkin adalah organisasi yang melibatkan kita kata production, okay, dia akan memberi kesan kepada ekonomi negara lah. Okay. Kalau dia melibatkan institusi, okay, dia akan memberi kesan kepada organisasi berkenaan. Right? So kita nampak bahawa counselling untuk pekerja sangat penting. Okay. Alright. So sat. Saya rasa gelap dia punya ni
Sekejap, ya. Saya tak nampak dia punya ni. Lemah betul lah, tak nampak dia punya ni. Okay. Kaunseling di tempat kerja wujud apabila adanya hubungan antara individu dengan individu yang lain. Memberi penekanan kepada dua perkara iaitu komunikasi antara dua atau lebih individu mengikut level. Okay, contoh antara staf sokongan dengan pensyarah atau UMT lah. Okay, ataupun di antara pegawai pendaftar dengan staf juga bawah dia. So apabila berlaku je komunikasi, dia akan nampak terus akan adanya hubungan. Okey, adanya hubungan antara individu berkenaan. Okey, hubungan antara pekerjaan, okey, contoh apa dia, staf di fakulti, maksud saya kaunseling fakulti kita ni, okey, fakulti FPEP ada hubungan dengan, bukan hubungan bercinta ke apa, ada berhubungan pekerjaan dengan staf dekat maritim contoh. So hubungan pekerjaan. In term of what hubungan pekerjaan tu? In term of kalau kita kata staf sokongan, dia staf sokongan punya hubungan pekerjaan lah. Okay, mungkin daripada segi filing, daripada segi kita kata data apa semua, okey tu dengan dia orang. Kalau dengan pensyarah pun, pensyarah antara fakulti pun dia akan pergi dengan hubungan pekerjaan. Alright, itu adalah hubungan. Dan antara di utara Amerika, kaunseling tempat kerja lebih jelas dan teratur. Sebab apa? Sebab dekat sana ni dia dah clear dah letak bahawa setiap organisasi perlu ada orang dekat HR tu untuk membantu pekerja-pekerja dia untuk ada, kita kata, untuk ada momentum yang bagus setiap kali datang bekerja. Sebab tu dulu kita tak ada kaunseling personal secara jelas. Dulu kita pergi dengan HR. Sebab tu kalau kita tengok dekat universiti-universiti yang dah establish kat Malaysia sebelum ni, yang dah establish kat Malaysia ni, dia banyak sangat kursus yang tawarkan, iaitu kursus human resource, pengurusan pejabat lah apa semua kan. Hak tu dia dah start dengan benda tu. Cuma dia tak pergi direct dengan counselling kat situ. Tapi selepas beberapa tahun lepas tu, dia pergi dengan counselling sebab dia nampak bahawa counselling ni adalah program ataupun kita kata satu badan yang boleh membantu direct individu yang ada masalah. Sebab kalau HR dia tackle banyak benda dan HR biasanya tackle pada pengurusan kan. Sebut pengurusan dia akan pergi pada pengurusan. Tapi kalau counselling dia akan tackle pada aspek kognitif, daripada aspek psikologi, daripada aspek motif orang tu. So dia lebih menjurus. Okay, that's why dia banyak pakai counselling, banyak pakai ni lah. Dia tak boleh tidak. Banyak pakai counselling berbanding dengan HR. Okey, di Britain wujud stigma terhadap individu yang mengikuti sesi kaunseling. Kesannya resisten dan reluctant untuk terlibat dan memberi sokongan, komitmen. Hak ni yang berlaku juga dekat Malaysia lah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dekat Malaysia, kalau kita tengok dekat Malaysia kan, kalau orang tu pergi jumpa kaunselor je, dia ni mesti ada masalah, dia ni mesti. So orang tak nampak bahawa ada keperluan untuk kita melaksanakan sesuatu daripada aspek yang lebih luas. Kalau kita buat sesi kaunseling bukan maknanya kita jumpa kaunselor bukan maknanya kita ada masalah, tapi sebenarnya kita nak membantu untuk enhance kita punya diri. Orang tak nampak benda tu. Kalau orang datang dengan benda yang stigma yang negatif, okey, pekerja tu akan jadi resistant lah. Dia tak nak dah jumpa, dia akan menolak apa-apa perkhidmatan yang melibatkan HR ataupun counselling sendiri. Okey, dekat UK sangat berkembang dan digunakan sepenuhnya oleh majikan dan pekerja kerana mudah diakses dan
perkhidmatan kaunseling mewujud di organisasi dan institusi berkenaan. Ni UK dia open. Sebab bagi dia kalau you you ada masalah emosi, kalau you ada masalah daripada segi pemikiran dan tingkah laku, memang kena jumpa dengan seorang untuk meluahkan benda tu. Okay, jangan rasa malu. Sebab tu kalau siapa yang pergi belajar kat UK ataupun dekat Amerika, dia punya keadaan di mana masa kita buat praktikum ataupun internship, kita klien yang datang kepada kita adalah klien CEO company. Kenapa dia datang? Dia akan beritahu, oh dia dah burn out, dia dah stress dengan pekerja dia dah stress dengan komitmen ataupun burden kerja dia. So benda tu akan membantu dia untuk meluahkan. It's okay bagi dia orang. Lain saya tak okay ke? Alamak, lain tak okay pula. Sekejap itulah saya dah off dah ni tadi. Tak okey banyak ke tak okey sikit ni Nina? Putus-putus lagi ke? Saya dah set dah balik ni. Okay, alright. So nanti bagi tahu saya balik kalau tak okey. Sebab saya dah off dah video. Okay. Okay. Alright. So balik kepada tadi. Di UK, Amerika Syarikat memang okey untuk ada benda ni dan CEO yang akan pergi jumpa dengan kaunselor. Right? Sebab dia perlukan tempat untuk meluahkan. Okay, tapi di Malaysia perkembangan agak perlahan dan kurang aktif. Even sekarang ni pun macam TNB, dia ada department untuk HR. Okay, tapi unit counselling tu sendiri baru ditubuhkan. Okay, right, itu adalah di TNB lah. So begitu juga dengan LHTN. Orang akan nampak kenapa LHTN nak kena ada kaunselor. Orang tak nampak kenapa kena ada. Jadi anda kena tahu benda tu. Jadi kalau anda semua ada peluang untuk memilih organisasi yang berbeza, okay, dan tengok kenapa LHTN kena ada kaunselor dalam dia. Kenapa TNB kena ada. Macam Petronas, dia tidak ada kaunselor itu sendiri tapi dia ada HR yang memang menjalankan program untuk dia punya staff. Tetapi walaupun tak ada kaunselor, dia akan pergi kepada, nanti anda akan belajar consultation untuk semester seterusnya kan, semester 1 lagi Nun. Okay, kaunselor dia akan penjang kepada consultation, iaitu consultation ni pula adalah consultation yang konsultan yang mempunyai background counselling. Okay, itu biasanya orang-orang yang ada HR ni yang akan ambil lah. Kalau macam orang yang dah ada memang unit counselling, dia akan kekalkan dengan menggunakan kaunselor organisasi untuk membantu ahli-ahli dia. Alright? Tetapi tetap berkembang sejajar dengan perkembangan industri dan teknologi negara kita. Okay, walaupun perkembangan agak perlahan dan kurang aktif dekat Malaysia, tapi dia berkembang jugalah. Cumanya sekarang apabila lembaga kaunselor, apabila perkama, apabila JPA, all out benda ni akan nampak lebih jelas kenapa ada keperluan dan kepentingan kaunseling personal dalam organisasi. Dan kita tengok JPA sangat memperjuangkan akrab. Okay, dia orang punya rakan macam PRS kita lah, kalau sekolah kita PRS kan. Macam tu lah JPA tengah memperjuangkan dan menggunakan sepenuhnya akrab ni untuk bantu worker, semua pekerja-pekerja dalam organisasi untuk meningkatkan keupayaan mereka untuk terus berkhidmat. Right? Okay, seterusnya konsep kaunseling personal. Okay, kaunseling merupakan satu disiplin ilmu yang luas. Right? Kemudian dia berkembang berasaskan kepercayaan bahawa setiap insan akan bertanggungjawab terhadap arah kehidupan dan diri masing-masing. Hidup penuh cabaran
dan dugaan. Okey, bila kita kata manusia ni dia akan bertanggungjawab, sama dengan konsep kaunseling kan. Kaunseling pun kata manusia dia akan bertanggungjawab dengan diri dia. Okay, dalam ni pun kalau even dalam kaunseling personal pun dia akan tekankan kepada manusia akan bertanggungjawab ke arah apa yang dia nak. Okay, untuk diri dia sendiri. Maknanya kalau dia rasa dia nak bebas bekerja untuk diri dia supaya dia senang untuk dia communicate ataupun ada hubungan dengan rakan sekerja yang lain. Okay, sebab dia nampak bahawa dia boleh ubah diri dia berbanding dia mengubah orang. Tak dia ubah orang pun, itu keadaan dia lah. Right? Setiap insan mempunyai hak menentukan matlamat hidupnya yang lebih bermakna. Betul lah. Okay. Kalau awak buat kaunseling personal untuk pensyarah, pensyarah-pensyarah dia akan letakkan saya ada hak saya nak macam mana hidup saya. Kalau awak nak semua orang hormat awak, apa yang awak kena lakukan? Awak tak boleh beritahu, awak kena hormat saya sebab saya macam ni. Tak boleh. So awak kena ubah dulu untuk memperlihatkan bahawa dengan perubahan diri itu orang akan hormat awak. Itu keadaan dia. Alright? Terusnya organisasi berperanan untuk menyokong proses memperkasakan pekerja. Okey, memperkasakan pekerja melalui pendidikan kesihatan mental, kaunseling dan perkhidmatan maklumat yang berkaitan dengan tenaga kerja. Sebab apa? Kita kata kita nak memperkasakan pekerja tu, kita kena tahu dah. Okay, nowadays ni kan masalah mental, anxiety, depression, stress, semua benda tu berlaku dekat pekerja. Dan kita tengok dalam tempoh COVID tu sendiri pekerja ni dalam tempoh COVID tu sendiri pekerja banyak yang burn out, banyak yang stres, banyak yang dibuang kerja pun dia juga kan. Jadi di sinilah peranan kaunselor-kaunselor di organisasi untuk terus menyokong pekerja-pekerja yang terjejas dengan ekonomi apa semua ni. Jadi kita tak nak contohlah walaupun organisasi dia buat downsizing. Okay? Tapi dia kena tahu bahawa ada ramai dalam kalangan pekerja dia akan memberi kesan kepada sumber kewangan apa semua kan. So di sinilah HR, di sinilah kaunseling personal itu perlu untuk membantu pekerja-pekerja di organisasi dia sendiri. Okay? Okay, itu kata Norin lah. Alright, so kita pergi seterusnya. Apa itu kaunseling personal? Okay, dalam kaunseling personal terdapat 3 komponen asas yang perlu dipahami oleh seseorang kaunselor, iaitu work, kerja, kemudian tempat kerja dan organisasi. Kenapa? Sebab bila kita kata kaunseling personal, dia memang kaunseling untuk organisasi. Dia bukan kaunseling untuk sekolah. Bukan kaunseling untuk pelajar universiti. Tak. Dia kaunseling untuk pekerja di organisasi. That's why dia kena blend dengan 3 komponen ni, iaitu kerja, tempat kerja dan organisasi. Right? Kerja. Ada lagi ke yang tak boleh dengar suara saya? Okay, kalau kerja merujuk kepada apa-apa sahaja aktiviti yang dilakukan oleh manusia bertujuan mencapai satu hasil, sama ada tangible atau intangible, positif ataupun negatif. Apa-apa sahaja aktiviti okey, untuk capai suatu hasil. Itu adalah kerja. Okey, contoh tangible, peralatan dapur yang kita boleh pegang ni. Kita bekerja, kita nak duit, dengan duit tu kita boleh beli peralatan dapur. Okay, intangible, benda yang tak nampak, software, komputer, Android games, benda yang tak nampak. Okay, ubat-ubatan, benda yang positif, kan? Okay, senjata api, benda yang negatif. Okay, apa-apa kerja kita nak buat, kita kena fikir, benda tu positif ke negatif untuk kita. Benda tu boleh memberi kesan yang baik ataupun tak. Okay, benda tu boleh dipegang, dirasa ataupun tak. Okay, benda tu boleh kita kata boleh kekal bersama kita ataupun tak. Itu kerja yang kita definisikan. Okey, kerja tidak boleh dipisahkan daripada manusia sejak mereka dilahirkan. Betul tak?
Ada je walaupun kita kata baby dia ada je kerja dia. Kerja dia apa? Memunggah mainan. Punggah-punggah-punggah, camukkan, dia selerakkan mainan, lepas tu dia tak simpan. Itu kerja dia lah, baby punya kerja kan. Okay, sama juga. Macam orang tua, walaupun you dah tua pun, you punya kerja apa? Makan je. Sebab tak nak buat apa, asyik duduk. Duduk saja boring, kerja pun dah tak kerja, dah pencen ke. Okay, so contoh dia makan saja. Ataupun ada je orang yang pencen ni, dia buat kerja, okay, tapi kerja amal ke, okay. So itulah keadaan kerja. Okay, dalam Freud kata manusia tidak boleh meneruskan kesinambungan dalam kehidupan tanpa tamadun, dan tamadun manusia tidak akan wujud tanpa ada pekerjaan. Betul tak? Betul. Kita ni kalau kita kata, kita tengok sekarang lah, kita duduk dalam keadaan yang bertamadun. Okay, dan dalam tamadun kita duduk tu, dalam keadaan suasana duduk tu, nilai-nilai pekerjaan banyak dekat situ. Dan itu adalah kehidupan manusia sebenarnya. Sebab tu dia akan nampak daripada awal budak sehinggalah orang tua pun kerja tu sentiasa ada, walaupun orang kata lah dia budak nak buat kerja apa sangat lah, dia tua nak buat kerja apa sangat. Tak, ada je benda nak buat. Okay? Itu adalah kerja. Sebenarnya kita pergi kepada selain daripada kepentingan kerja dalam kehidupan, manusia kerja juga akan menghasilkan identiti seorang individu dalam sebuah masyarakat. Betul tak? Okay, dia akan wujudkan identiti. Okay, contohnya, apabila individu memperkenalkan diri mereka, majoriti akan merespon tentang pekerjaan mereka untuk memperkenalkan diri mereka. Seperti saya seorang cikgu, saya seorang kerani, saya seorang pegawai bank, saya seorang doktor, saya seorang chef. Okay? So, itu benda yang realiti. Okay. Sebab apa? Sebab orang akan nampak bahawa kita membawa identiti kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau orang tanya kat saya, boleh saya tahu poin daripada fakulti mana, poin daripada mana untuk saya record. Okay, secara automatik saya akan kata, oh saya pensyarah dekat fakulti. Saya tak kata orang tu tanya fakulti mana, tapi saya akan jawab, oh saya pensyarah. Pensyarah dekat FPEP. Orang tu tanya pada mana, kita jawab FPEP je lah sepatutnya. Tapi tak, kita bawa identiti kita, kita adalah pensyarah. Okay, kita bawa identiti kita, kita adalah kerani, cikgu. Even cikgu pun kalau kita jumpa dia kan, muka familiar lah, macam pernah tengok. Kita tak, oh yelah saya cikgu dekat sekolah ni. So dia tak perkenalkan diri dia, oh saya Ida. Tak, dia tak perkenalkan macam tu. Okay, dia bawa identiti dia. Itu pentingnya kerja lah. Okay, alright. Okay, tempat kerja, workplace. Okay, tempat kerja merujuk kepada lokasi spesifik di mana seorang individu betul bekerja. Okay, namun pada hari ini adalah sukar untuk mengklasifikasikan tempat kerja. Sebab apa? Berlaku perubahan drastik daripada sebelum perindustrian, revolusi pra-perindustrian dan pasca perindustrian. Dengan kemunculan teknologi canggih dan era digital pada hari ini. Okay, contohnya sebelum perindustrian, peringkat awal rumah dijadikan tempat menghasilkan kerja satu produk. Betul tak? Kan? Itu realiti lah sebelum perindustrian. Pre-perindustrian, zaman industri pekerja secara besar-besaran. Tidak lagi bekerja di rumah, tapi di kilang pejabat dan jalanan. Okay, dan seterusnya pasca industri. Okay, pasca industri, kecanggihan teknologi dan era digital. Banyak syarikat mula bergabung kerana teknologi ambil alih tugas manusia. Akhirnya ramai yang hilang kerja dan perlu bekerja dari rumah untuk meneruskan kehidupan. Contoh berniaga online. Begitu juga khususnya ketika menghadapi COVID, berlaku perubahan budaya work from home. Nampak tak? Bila dah pasca pun, kita kata dah maju pun, dah datang pada keadaan di mana kita dah kurang berada secara fizikal dekat tempat kerja. Macam kita katalah masa COVID itu 2 tahun, pensyarah tak berada sangat secara fizikal di organisasi. Okay, banyak buat kat online. So kita berjumpa secara alam maya je lah. Begitu juga dengan berniaga. Kalau ni lagi senang nak berniaga. Dulu kita nak beli apa-apa, kita kena pergi kedai. Sekarang ni, Maiden pun boleh buat secara online. Order je. Nak pun ada Shopee lah, ada Lazada lah, macam-macam lagi ada.
Jadi benda-benda berkenaan nampak tak dah mengurangkan fungsi tempat kerja tu sendiri. Right? Okey, seterusnya organisasi. Merujuk pada satu koordinasi aktiviti yang dilakukan oleh sekumpulan manusia untuk mencapai matlamat yang sama melalui pembahagian pekerja dan fungsi mereka dan berdasarkan hierarki autoriti. Okey, berdasarkan ingat hierarki autoriti dan tanggungjawab yang dimiliki. Dengan kata lain, organisasi adalah sekumpulan manusia yang bekerja bersama-sama tanpa mengira jenis atau lokasi pekerjaan yang perlu dilaksanakan asalkan dapat mencapai matlamat yang telah dipersetujui. Okey. Maknanya UMT organisasi, UNIZA organisasi, IPG organisasi walaupun kita kata itu adalah organisasi di bawah pendidikan, betul, tapi dia masih ada HR dia. Okey. Servis yang diberikan adalah servis daripada segi pendidikan lah. Okey, bukan survey daripada segi material. Kalau kita kata KFC, dia organisasi tapi dia memberi survey daripada segi makanan. So kita kena nampak kalau ada sekumpulan je orang yang berkumpul dekat situ duduk untuk buat kerja dan tahu fungsi mereka masing-masing dan ada hierarki pembahagian tugas dia, ada kita kata arahan daripada top to down. Top ni kita kata adalah pihak atasan, bawah ni kita kata down lah. Okay, so benda tu adalah organisasi. Okay, jelas sangat benda tu adalah organisasi. Okay, organisasi merupakan satu entiti yang dinamik dan terdiri daripada dua bentuk. Okay, entiti dia ada dua bentuk. Okay, apakah bentuk dia? Pertama, terdiri daripada kognitif dan tindakan semata-mata. Kognitif dan tindakan semata-mata menekankan tentang hierarki pemikiran logik dan rasional. Membuat keputusan kuasa dan matlamat yang jelas. Pendekatan digunakan adalah logik. Nampak tak? Bila kita sebut kognitif, tindakan dan menekankan hierarki, iaitu arahan daripada atas ke bawah. Maknanya dia ada CEO yang jelas, dia ada management, dia ada manager, dia ada supervisor. Okey. Hak tu akan menekankan kepada apa-apa kerja yang dilakukan adalah nampak macam sangat ikut, bukan skema tapi sangat ikut protokol organisasi. Alright, dan sebab tu dia rigid tu. Okay. Dan yang kedua adalah kombinasi kognitif, emosi dan tingkah laku yang menentukan nature. Okay, yang kedua ni ada kognitif, ada emosi, ada tingkah laku yang menentukan nature dan budaya organisasi. Menekankan tentang keperluan pekerja secara menyeluruh, interaksi dan hubungan di antara pekerja dengan organisasi yang menyumbang kepada kepuasan dan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Hak ni kalau kita kata ada kombinasi kognitif, emosi dan tingkah laku ni biasanya dia akan pergi kepada organisasi yang macam mana? JKM, LPPKN, okey. Dekat sini pun, dekat UMT pun, okey, kalau melibatkan pensyarah dengan pelajar, dia akan pergi kepada ada hubungan interaksi secara menyeluruh. Dia tak semestinya okey, pelajar kata pensyarah kata macam tu je, dia tidak ada negotiation. Tak. Okey. So maknanya kalau ada kombinasi antara kognitif, emosi dan tingkah laku ni, dia lebih bersikap terbuka dan menerima keadaan mengikut situasi. Alright. Kalau yang identiti yang dia nak kepada kognitif dan tindakan, okay, yang nombor satu ni, dia akan lebih kepada benda yang money oriented lah. Senang kata, kebanyakan benda yang berbentuk money oriented, dia adalah entiti yang pertama. Sebab entiti yang pertama ni, apa-apa you buat, money come first. Duit tu penting. Alright? Itu adalah perbezaan antara kerja, organisasi dan juga pekerja. Okay, alright.
Definisi kaunseling personal. Kaunseling personal adalah melibatkan 3 bentuk hubungan dinamik di antara pekerja, organisasi dan kaunselor. Yang tadi kita 2 je sebab dia pergi pada pekerja dan organisasi. Tapi kalau kita pergi kepada kaunseling personal, dia melibatkan 3 bentuk hubungan iaitu pekerja, organisasi dan kaunselor. Disediakan hanya di setting tempat kerja. Nampak tak? Jangan mishap dengan kaunseling individu lah, kaunseling kelompok lah. Itu adalah a part of kerja kaunselor personal. Tapi kaunseling personal itu sendiri adalah benda yang melibatkan hubungan di antara pekerja, organisasi dan kaunselor. Dia kena ada benda tu. Spesifik pada isu di tempat kerja. Nampak spesifik pada isu di tempat kerja atau isu-isu berkaitan di tempat kerja yang memberi kesan terhadap produktiviti pekerja. Nampak tak memberi kesan terhadap produktiviti pekerja? Maknanya maknanya kalau kita kata kita nak pergi pada pensyarah kaunseling, pensyarah di universiti. Okey, boleh. Tapi kita kena pasti spesifik isu pensyarah tu apa. Itu yang baru akan membawa kepada kaunseling personal. Dia tidak akan bawa kepada kaunseling kelompok, kaunseling individu. Tak. Kaunseling kelompok, kaunseling individu adalah treatment yang nak diberikan kepada pensyarah. Okey. Kemudian kaunselor personal perlu memahami proses organisasi, budaya, amalan dan cabaran yang boleh mempengaruhi kesejahteraan organisasi dan pekerjaan. Apa kaunselor perlu perlu faham ni? Sebab apa? Sebab proses organisasi ni berbeza. Contoh kalau kita dekat setting KPM dengan KPP, kita nampak macam sama je sebab dua-dua adalah setting yang memerlukan pekerja dalam tu produce individu yang ada education walaupun di sekolah menengah, sekolah rendah ataupun universiti, tapi benda yang ada lagi dalam pada tu benda yang berbeza. Setting sekolah macam lain, setting IPT macam lain. So kita tengok proses-proses pembinaan. Budaya pun berbeza. Sebab kita tengok budaya kerja pensyarah dulu kita mengajar je dia punya student dan akan produce pelajar-pelajar yang ada tempat di tempat kerja. Tapi sekarang mungkin benda tu berbeza. In term of what? In term of pensyarah kena tengok dari semua aspek. Kalau bukan sahaja produce pelajar, tapi dia juga kena produce paper, dia juga kena dapatkan grant. So benda-benda tu berbeza dengan cikgu. Cikgu tak perlu dapatkan grant. Tu saya bagi contoh yang mudah lah. Belum saya bagi contoh daripada organisasi swasta dengan organisasi government lagi. Alright. Tu budaya yang berbeza. Amalan pun berbeza juga. Kalau kita kata pensyarah mengajar seminggu 8 jam je. Tapi cikgu mengajar seminggu 18 jam. 18 jam, 23 jam. Biasa cikgu. Sebab apa? Cikgu dia punya waktu dengan mata pelajaran lagi banyak berbanding dengan pensyarah. Sebab tu dia punya burden kerja tak sama dengan burden kerja pensyarah. Kemudian dia pergi pada cabaran yang boleh mempengaruhi kesejahteraan. Cabaran antara guru dengan pensyarah banyak. Betul tak? Pensyarah dia nak berdepan dengan pelajar-pelajar yang dah matang dah ni. Ada masalah. Macam-macam kerenah. Itu, ini semua ada. Kalau cikgu dia nak berdepan dengan pelajar-pelajar yang kurang matang, yang bayar-bayar anak dia saja. Kalau dekat seorang dua dia boleh jagalah, tapi kalau dah banyak orang mungkin ada yang tercicir lah apa semua. So itu cabaran in term of pendidikan. Cabaran in term of komitmen kerja. Guru kita kata habis kerja pukul 2 petang habislah. Tak ada dah kerja lain. Dulu sekarang tak. Sekarang guru kadang-kadang hujung minggu pun kena pergi sekolah juga. Sebab apa? Sebab ada call lah, itulah, inilah. Pensyarah kita kata even kita kata clock in 8 balik pukul 5, tapi pensyarah malam pun masih bekerja. Pagi pukul 2-3 pagi bangun buat nota. Terus besok pagi berjumpa dengan student, consultation dengan student apa semua. So benda-benda tu memberi cabaran yang akan mempengaruhi kesejahteraan dia sendiri sebagai pekerja dan juga organisasi. Kalau dia rasa burn out, dia rasa letih dah dengan menjadi pendidik, kemungkinan dia akan memberi kesan kepada organisasi.
dan juga kerjaya dia lah. Okay. So dekat sini counselling personal akan memainkan peranan untuk kita kata gilap lah. Okay, membantu individu-individu pekerja-pekerja dalam organisasi untuk terus berada pada kita kata tahap momentum yang sepatutnya. Right? Okay, counselling personal merupakan perkhidmatan counselling yang disediakan dalam persekitaran kerja, sama ada penyediaan perkhidmatan kaunseling dalaman atau kaunseling luaran. Okay, apa maksud kaunseling perdalaman dan luaran? Dalaman ni maksudnya katakanlah dia ada unit kaunseling dekat situ, dia buat je sesi kaunseling ke program kaunseling ke apa-apa je untuk orang dalam organisasi tu. Okay, kalau di luaran dia dijemput oleh organisasi lain ataupun oleh unit yang lain. Contoh macam tadi saya kata kaunseling personal berada bawah unit HR. Okeylah dia buat untuk unit dia. Itu dalaman lah. Tapi kalau unit lain mungkin ada unit-unit bahagian kewangan ke, okay, kita kata kalau organisasi dia banyak unit kan, sebahagian kewangan jemput dia untuk bagi talk kepada unit kewangan. Itu adalah luaran. Okay. Tujuan dia apa? Untuk membantu para pekerja dengan sebarang isu kesihatan, mental atau isu yang timbul akibat terjejas oleh kerja. Sebab tu kita kata kita kat sini istilah dia in-house counselling dengan outsource counselling lah, dengan counselling dalaman dan counselling luar. Okay, sebarang intervensi di mana perkhidmatan kaunseling psikoterapi yang disediakan bertujuan membantu pekerja yang mengalami masalah psikologi berkaitan kerja atau menyediakan terapi yang boleh memberi kesan positif ke arah fungsi kerja seseorang individu. Okey, dia akan buat kaunseling personal ni, dia akan buat apa-apa je intervensi. Okey, sama ada perkhidmatan kaunseling ke, psikoterapi ke, bimbingan ke untuk bantu pekerja mengalami masalah. Okay, sebab apa? Bagi dia dengan intervensi itulah yang akan membantu pekerja mengubah diri dia, berubah ke arah yang lebih bagus. Okay, hak ni saya nak kaitkan dengan assignment individu lah. Okay, so apabila anda nak buat apa-apa intervensi yang nak bercakap pada rakaman berkenaan, hak ni yang anda akan fokus. Okay, apa benda yang nak tengok kepada masalah organisasi tu. Dan intervensi apa nak bagi? Intervensi tu yang penting. Intervensi tu yang akan menunjukkan kaunselor ni bijak tak bijak. Faham tak nature organisasi berkenaan. Faham tak nature pekerja yang bermasalah berkenaan. Okay? Alright, so ini akan shoot kepada macam mana anda nak pilih isu dan juga talk yang bersesuaian kepada kita kata pekerja yang ada masalah. Right? Okay. Kaunseling personal juga merupakan satu keupayaan untuk menangani isu yang berlaku dalam organisasi seperti konflik, ketidakhadiran berkaitan tekanan, trauma kerja dan juga melibatkan gangguan atau bully. Ini saya kata tadi lah, ini antara isu-isu yang biasa sangat berlaku dalam organisasi. Jadi macam mana awak nak bantu diorang? Apa kekuatan, kelebihan, kebiasaan yang kaunselor personal ni ada untuk kita tak nak pekerja tu kata alah benda yang sama je pun tak tahu pun, tahu je baca nanti pun tahu juga. Kita tak nak orang kata macam tu. Kita nak benda yang kita bagi, treatment yang kita bagi jelas dan pekerja dia nampak dah, oh ini rupanya yang kena buat. Okay, alright. Dan nombor 5 ianya bukan satu rawatan. Sebab kita bukan bagi ubat kat dia nak makan. Tapi ia melibatkan satu perkongsian pengalaman, dan satu set sikap dan teknik oleh kaunselor kepada pekerja untuk bantu mereka menghadapi masalah krisis. Kita bukan bagi rawatan in term of awak kena buat ni, kena tak. Okay? Kena buat ni, kena buat. Itu akan menyebabkan orang rasa macam bosan je. Kenapa kena buat? Kita nak macam tu. Kita nak individu yang bersama dengan kita adalah individu yang dia kongsi pengalaman dia kongsi dia punya ketidakselesaan, gangguan emosi ataupun kognitif dia yang memberi kesan pada sikap dia, dan dengan cara berkongsi berkenaan kita datang pada
apa ni treatment yang dia nak buat, dan treatment itu akan membantu dia untuk dia sedar okey, perubahan yang dia perlu lakukan untuk diri dia. Okey, itu kita kata untuk bantu mereka hadapi krisis dia. Right, ia merupakan satu usaha kaunselor dan membantu menyelesaikan masalah semasa yang sedang dihadapi oleh pekerja. Alright. Okey, dan akhir sekali menurut Mansur Abdullah, kaunseling personal merangkumi semua aktiviti kaunseling termasuk pemilihan kerjaya dalam tempoh masa tertentu. Okey, sebab saya bagi contoh lah, sebab ada contoh di mana organisasi ni dia punya pekerja contoh adalah bahagian apa ni audit, account, bahagian accounting. So kadang-kadang orang accounting ni dia dah macam bosan ataupun dia dah macam puas. Okey, puas dengan kerja dia. Jadi apa yang berlaku adalah dia minta untuk sambung belajar, dan bila sambung belajar tu dia minta untuk sambung belajar pada khusus audit berbanding dengan khusus accounting yang biasa dibuat. Jadi benda tu adalah satu proses di mana kaunseling personal ni, kaunselor tu membantu dia untuk dia mewujudkan career path dia ke depan. Okay. Awak dah burn out untuk jadi accountant kat sini, so apa benda yang awak lebih minat? Dia kata saya memang dengan nombor-nombor ni saya okey, tapi saya dah bosan asyik nak jadi accountant je. Dia nak tukar jadi auditor. Boleh tak masalah. Okay, so kaunselor ni akan bantu untuk career path dia lah. Alright. Kemudian, kaunseling juga merupakan satu proses menangani permasalahan individu atau kumpulan yang berkaitan dengan kerja mereka, mencari, memilih dan menyesuaikan diri atau yang berkaitan. Ni tadi ni, okey, apakah career path dia? Kalau you tak nak yang ni, apa lagi yang boleh buat? Kalau you tak nak bekerja sebagai kekal sebagai pembantu takbir, apa lagi yang boleh buat? Boleh sambung belajar, dapat degree, boleh tukar position. Contohnya macam ni. Okay, so kita akan memberi kat dia peluang-peluang, input-input apa benda yang boleh dilakukan untuk peningkatan kendiri dia lah. Okay, dan seterusnya kaunseling kerjaya juga meliputi kaunseling personal juga meliputi kaunseling kerjaya, kaunseling di tempat kerja dan psikologi industri. Hak ni kan anda akan ada kaitan dengan paper kaunseling kerjaya yang Dr. Jasmine mengajar. Okey, dan juga paper psikologi industri. Saya tak sure batch ni dah ambil paper psikologi industri. Okey, so hak ni semua akan anda blend dalam kaunseling personal. Jangan nampak yang kita dah belajar industri, kita belajar kaunseling personal, kita belajar kaunseling kerjaya, benda tu tidak memberi apa-apa kesan pada kita. Tak, anda akan guna ketika anda menjadi kaunselor personal dekat organisasi. Alright. Okey, umumnya kaunseling personal adalah perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan atau disediakan di organisasi tempat kerja menggunakan kompetensi kaunseling termasuk segala pengetahuan kemahiran teori. Nampak tadi ada pengetahuan kemahiran teori. Ni teori kerjaya, kalau teori organisasi dan juga teknik yang ada untuk membantu pekerja di sektor berkenaan ke arah yang lebih baik. Okey. Saya stop dah sikit je lagi. Okey, saya stop dulu. Ada soalan nak tanya tak apa-apa? Itu pengenalan kepada kaunseling personal. Kalau ikutnya macam taklah taklah susah mana sebab dia just macam briefing gitu-gitu je kan. Gitu keadaan dia. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh stop lah kat sini. Tak faham tangible tadi tu kan afkar, apa nama tadi yang tanya? Saya tengok dah tapi saya lupa. Tangible ni benda yang kita boleh lihat dan pegang. Kita boleh memiliki benda tu. Sebab kalau kita pergi kepada benda yang
pusat. Kita pergi kepada benda yang kita tak boleh nampak, tak boleh pegang, tak boleh nak, kita kata tak boleh nak nilai. Itu adalah intangible lah. Okay, so benda yang kita boleh nilai tu adalah benda yang kita nampak jelas. Macam tu. Okay, benda yang apa lagi yang kurang jelas pasal tangible? Benda yang nampak yang jelas kita kata tangible ni. Kalau macam kita contoh slide tadi dia kata apa? Dia kata slide tadi kalau kita pegang handphone. Betul, handphone tu benda yang intangible, betul tak? Okay, kalau benda yang tangible, benda yang jelas. Kita boleh nampak, kita boleh gunakan benda tu. Tapi kalau macam software komputer ni, benda yang di alam maya, yang kita tak nampak. Macam tu lah. Okay? Itu perbezaan antara tangible dan intangible lah. Alright. Ada lagi soalan? Peralatan dapur. Peralatan dapur nampak lah kita bekerja nak dapat duit untuk beli peralatan dapur. Betul tak? Kalau macam intangible software tu untuk apa? Untuk guna waktu kerja je pun. Lepas tu tak ada dah kepentingan apa-apa dah. Sama dengan Android. Okay, kita nampak, okay dulu kita sekarang student boleh argue juga. Kita nampak bahawa Android dulu adalah intangible. Kan? Tapi Android sekarang bukan lagi intangible. Orang akan nampak tangible dah. Sebab benda tu satu benda yang jelas. Yang kita kata yang memang kita perlukan. Betul tak? Tapi dia macam mana kata, tapi dia kosong lah, kosong. Maksud kosong ni macam kalau kita kata peralatan dapur, kita masak untuk kita makan kenyang. Kalau Android, benda apa? Nak jadikan dia tu adalah benda yang jelas. Android benda apa yang kita nak buat dengan Android tu? Kita tak nampak, dia macam di alam maya lah, tak nampak kan. Tak nampak kepentingan dia. Okay, tangible ni benda yang jelas yang nampak kepentingan dia. Okay, alright, boleh? Okay, kat sini tanya kaunseling dalam dan kaunseling luar. Okay, okay, kalau berkenaan dengan kaunseling dalaman dan kaunseling luar, nanti kita akan belajar dekat dalam slide model. Okay, kaunseling dalaman ni kita panggil in-house counselling, di mana contoh kaunselor dekat HEPA, dia kan HEPA, kaunselor dekat UMT, dia boleh buat, dia HEPA kaunselor asing sebab dia kaunselor pelajar. Okay, jadi yang kaunselor dekat UMT ni, dia ada 2 orang kaunselor, memang kaunselor organisasi, 2 orang tu lelaki. Jadi mereka ni adalah kaunseling dalaman. Okay, mereka boleh buat program untuk staff kita. Okay, staff kita dia pun boleh buat untuk staff HEPA, dia boleh buat untuk staff fakulti. Dia boleh buat untuk staff dalam dia sendiri. Okay, kalau staff dalam dia sendiri dipanggil kaunseling dalaman. Okay, contoh kita kata kaunseling dekat Cik, siapa nama kita punya kaunseling? Cik Syahril dengan Cik Wan. Betul tak? Din. Okay. Din kan? Okay. So mereka adalah kaunseling dalaman. Apabila mereka digelarkan kaunseling dalaman, apa mereka buat sesi, mereka buat program apa-apa treatment untuk untuk dalam pejabat pendaftar sahaja. Sebab mereka dekat pejabat pendaftar. Okay, itu adalah kaunseling dalaman. Tapi katakanlah di fakulti kita, aspek tidak ada kaunselor yang kita kata memang kaunselor personal ni. Jadi kita import Cik Din tu. Okay, kita panggil Din baik tu. Kita jemput Din baik tu datang. So maknanya dia adalah kaunselor luaran. Okay, sebab apa? Dia memberi treatment kepada yang di luar daripada dia punya organisasi berkenaan. Okay, sebab dia kan jadi ada juga kat situ orang katanya adakah dengan pergi dekat fakulti lain dia dikira sebagai kaunseling luaran, dia luar daripada dia punya organisasi, daripada dia punya pendaftar. Yelah, betul lah, dia luar lah. Tapi kalau kita kata dia di bawah bumbung UMT, dia masih kaunseling dalaman. Okey, kita masih menggunakan kepakaran yang sama. Okey, daripada Cik Din tu juga. Sebab Cik Din adalah kaunselor UMT.
Okey, contoh kata kalau di UMT ni kita tak ada pakar dalam bidang kaunseling penyalahgunaan dadah. Contoh dan kita ada pakar daripada UNIZA. Okey, dadah Jadi kita tak ada dan kita nampak okey keperluan untuk kita menggunakan perkhidmatan kaunseling dadah tu, kita jemput kaunselor daripada UNIZA untuk bagi treatment, bantuan kepada pekerja-pekerja yang ada masalah penagihan dadah. Hak tu itu dipanggil pada kaunseling luaran. Okey, itu kita panggil outsource counselling lah. So hak ni nanti kita akan belajar jelas dengan dalam dalam topik yang seterusnya insyaAllah. Alright? Okey, boleh? Boleh ke Rabiah dan juga Afkar? Okey, boleh. Doktor, boleh ke saya nak minta recording ni selepas kelas? Boleh. Soalan nanti recording ni dah siap, nanti saya bagi link Sebabnya biasanya dia ambil masa juga nak save dalam cloud tu. Okay, boleh? Ada apa-apa lagi soalan? Oh, saya lupa. Saya tak bagi lagi tanda tangan pula dah. Attendance. Sekejap ya anak-anak. Sorry. Saya share attendance. Okay, ini adalah attendance. Boleh ambil Okay, alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, di situ sahajalah kelas kita. Boleh ambil lah ke attendance? Okay, dah boleh lah, nampak macam dah bergerak dah tu. Okay, tak ada apa-apa, kita jumpa hari Khamis insyaAllah pada waktu yang sama, pukul 10 dalam keadaan yang sama lagi. Okay, berkenaan dengan pembahagian kelas secara hybrid nanti saya akan maklumkan macam mana lah apabila dah selesai segala urusan dengan pihak